kita akan masuk, kita akan ceritakan tentang kisah Suhaib Ar-Rumi. Okay. So masuk kepada background Suhaib Ar-Rumi ni kan. Okay, back dulu sekejap. Okay. Tertekan. Okay. So daripada Suhaib Ar-Rumi ni kan, agak-agak kan, daripada nama Suhaib Ar-Rumi ni, kita boleh tahu sebenarnya asal Suhaib ni daripada mana. Sebab dia ada nama dia ni dinasabkan dengan satu tempat. Contoh kan, kalau macam orang Arab kan, ataupun contoh macam Kak Ain bagi contoh, Imam Al-Bukhari kan. So nama dia tu dinasabkan dengan tempat Bukhara. Betul? Bukhara, so dinamakan dia Imam Al-Bukhari kan. Ataupun kalau contoh lain, Abu Zar Al-Ghifari kan. Macam kita yang pernah tengok dalam series, dalam sesi Discovery Hero in You tu, Abu Zar ni dipanggil Abu Zar Al-Ghifari disebabkan dia daripada kabilah Ghifar. Okey, so Suhaib ni agak-agak dia daripada mana yang menyebabkan nama dia ada Suhaib Ar-Rumi ni? Boleh teka tak dia asal dari mana? Rom, okey. Anis, nak try teka. Rom, okey. So dah ada orang jawab kan, betul. Dah ada orang jawab. Anis dengan Hanisa jawab betul. Suhaib Ar-Rumi daripada Rom. Tapi betul ke Suhaib ni daripada Rom? Takkanlah sahabat asal daripada Rom kan? Okey. So jom kita tengok kan apa asal usul Suhaib ni sebenarnya. Okey. So Suhaib ni dia adalah seorang Arab kulit. Okey, walaupun gambar tu macam ala-ala Rom sikit, tapi sebenarnya Suhaib ni adalah orang asli Arab lah. So mak dia daripada Bani Tamim, Bani yang sama dengan Abu Bakar, dan ayah ni daripada Bani Numair. So Suhaib ni family dia ni adalah family pemerintah lah dekat satu kawasan lah dalam Al-Ubuwah. Okay. Al-Ubuwah ni macam dia, kalau kita tengok tu macam dia dekat dengan dekat dengan Basrah. InsyaAllah dekat dengan Basrah kan. Okey. So kiranya Suhaib ni antara anak yang disayangi lah oleh mak dengan ayah dia. Okey, nak dijadikan cerita macam mana Suhaib ni orang Arab tapi nama dia ada Ar-Rumi kan. So kita tengok kan. Okey, so pada suatu hari Ummu Suhaib, iaitu mak Suhaib, bawalah Suhaib ni berjalan-jalan ke satu kampung dekat Iraq. Okey, dekat satu kampung tu bila tengah berjalan-jalan, tiba-tiba ada tentera Rom datang merengsek, menceroboh kampung tu dan membunuh penduduk dia kan. Membunuh penduduk dia, merampas harta, membakar-bakar rumah, dan wanita dan kanak-kanak ditawan. So yang antara ditawan adalah Suhaib kan. So Suhaib pun ditawan dan dibawa baliklah ke negeri Rom. So maka bermulalah kisah perjalanan hidup Suhaib dekat Rom kan. So dia adalah orang Arab, tapi disebabkan dia ditawan oleh tentera Rom ni, so dia dibawa ke Rom dan dijual sebagai hamba lah. So dekat Rom ni, Suhaib ni membesar sebagai seorang hamba. Okay. So bila Suhaib duduk dekat Rom ni, dia rasa sangat teruklah dengan masyarakat Rom ni, dengan kezalimannya, dengan pelacurannya, dengan maksiatnya. Macam dia rasa sangat teruklah kan. Macam contohkan ni kan, ni gambar yang Kak Ain tangkap lah dekat masa Kak Ain pergi jauh travel ke Rom kan. Macam sangat teruklah orang Rom ni bila contohkan Colosseum ni kan. Kalau kita tengok, kalau siapa-siapa ingat, kita adalah belajar pasal Colosseum ni dalam sejarah kita. Macam nak katanya, contohlah Colosseum ni, antara hiburan masyarakat Rom pada zaman dulu adalah dengan menyaksikan binatang buas berlawan dengan tawanan. Sama ada binatang buas tu mati ataupun tawanan tu yang mati. So benda tu adalah satu hiburan yang menggembirakan hati diorang lah. Senang kata macam betapa jelik je lah kan perangai orang Rom ni kan. So sama lah macam Suhaib, apa yang Suhaib rasa kan dengan kemungkaran dan kejahatan lah pada masa tu.
Okay. So back to cerita Suhaib kan. So Suhaib rasa macam dia rasa macam tak senang duduklah dekat room tu sebab dia rasa macam tak suka dengan kezaliman tu, ditambah pula dengan dia ni sangat rindukan tanah air ni kan. Macam sebab dia kan orang Arab kan. So macam kita kan, kalau kita travel pun kan, macam Kak Ain duduk dekat UK pun, kita mesti akan rasa rindu nak balik tanah air kita kan. Sebab yelah bumi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kan. Lebih baik negeri sendiri kan. Ni bukan hujan emas negeri orang ni hujan batu dekat negeri orang kan. So nak kata macam Ustaz ni sangatlah rindu nak balik ke tanah Arab, ke tempat asal dia lah. Okay. So dalam kerinduan dia nak balik ke Mekah, ke tanah Arab kan, dan ditambah pula dengan keserabutan dia dekat negara Rom tu, kita dengar seorang pendeta Nasrani lah menceritakan tentang berita kedatangan seorang Nabi. Okay, so pendeta tu katalah Nabi ni akan ada Nabi terakhir yang datang dekat, yang asal dari tanah Arab, yang akan membawa satu agama terakhir lah, yang akan mengeluarkan manusia ni daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya keimanan, yang akan memberikan keadilan, yang akan membawa manusia tu kepada satu kemuncak keimanan kan. Okay. So lagi-lagi lah dia ni nak balik ke tanah Arab kan, sebab dia nak carilah siapa yang akan menjadi Nabi terakhir tu. Okay. So dia pun dengan perasaan dia macam tu, dia pun macam carilah semua cara kan untuk dia kembali ke tanah Arab lah. So dia pun usaha akhirnya dia pun berjaya lah melarikan diri ke Mekah kan. Dan dekat Mekah tu pun dia start lah buat bisnes. Sebab dia kan macam orang yang macam dekat sini lah dia mendapat gelaran Ar-Rumi tu, sebab walaupun dia orang Arab, tapi disebabkan lama sangat dia dekat Rom tu, dia pelat. Macam bahasa dia tu pelat. Dia boleh cakap Arab tapi pelat. Macam macam orang Melayu tapi dia dah lama dekat ni kan, dekat orang putih kan, sebalik pun aku nak makan. So macam tu lah kan. Macam tu lah apa tu Suhaib ni. Ditambah pula dengan rambut dia yang merah. Macam orang Arab kan rambut dia macam brown hitam macam tu kan. Tapi Suhaib ni rambut dia merah, sebab tu orang ingat dia orang Rom, padahal dia adalah orang Arab. Okay. So Suhaib pun hiduplah dekat Mekah macam biasa kan, dengan bisnes dia, dengan kehidupan dia. Tapi ada satu benda yang dia tak pernah berhenti berfikir, iaitu tentang kedatangan seorang Nabi kan. Maksudnya macam dia macam terfikir-fikir je lah bila Nabi yang pendeta Nasrani tu cakap akan muncul kan. Sampailah satu hari dia balik daripada dia punya business journey itu ataupun dia punya perdagangan itu, dia pun terdengar lah yang Muhammad bin Abdullah ni diutuskan sebagai Rasul terakhir lah yang membawa ajaran Islam tu. Lepas tu dia macam wonder lah, dia kata bukan Muhammad bin Abdullah ni Al-Amin ke? So orang cakap dia lah orangnya. So dia macam kalau lah Rasulullah ni Al-Amin, mestilah apa yang dibawa tu adalah ajaran yang betul kan. So dia pun macam cari jalan lah macam mana nak jumpa dengan Rasulullah tu. Okay. Long story short kan, bila akhirnya Suhaib ni jumpa dengan Rasulullah dan mendengar ajaran yang Rasulullah bawa, Suhaib ni pun jatuh hati dengan Islam kan, dan dia pun memeluk Islam. Okay. So bila dia dah memeluk Islam ni, dia pun sangat macam kan dia jumpa dengan Rasulullah dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam kan. So masa ni masih lagi fasa sir lah ataupun fasa rahsia. So dia pun walaupun dalam sembunyi-sembunyi tu pun dia memang sangat konsisten lah belajar Al-Quran dengan Rasulullah kan. Yang sampai kalau dia kena seksa pun dia masih lagi teguh lah dalam keimanan dia kan. Kalau ada dia nak tahu, Suhaib ni disebabkan dia datang ke Mekah di sebatang kara, so dia tak ada protection tau. Tapi walaupun dia tak ada protection, dia kena seksa, tapi dia still lagi teguh dengan dengan Islam yang dia bawa kan, disebabkan adanya bekal Al-Quran yang dia belajar daripada Rasulullah tu. Okay. So inilah highlight yang Kak Ain nak cerita malam ni kan, tentang peristiwa bila Suhaib ni nak berhijrah ke Madinah. Okay.
kena fokuslah kat sini kan, sebab kalau kita sebut je kisah Suhaib, mesti kita akan ingat kisah ni kan. Dia satu kisah yang signifikan lah yang sampai jangan cakap lagi. Kata satu kisah yang sangat-sangat signifikan dalam kisah Suhaib. Okey, so jom kita sama-sama saksikan. Apabila Nabi SAW membenarkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, Suhaib berazam untuk menemani Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Namun orang Quraisy menyedari keazaman beliau, lantas mereka menghalangnya. Jom kita dengarkan apa yang dikatakan oleh orang Quraisy. Kita kena perhatikan gerak-gerik Suhaib. Jangan sampai dia terlepas. Betul, kita tak boleh biarkan dia. Nanti dibawa hasil perniagaannya yang berupa emas dan perak tu. Setelah Rasul dan sahabatnya berhijrah, Suhaib sentiasa mengintai-ngintai peluang untuk keluar menyertai mereka berdua. Tapi Suhaib tak berjaya kerana mata para pengintip sentiasa tertumpu kepada beliau. Allah, orang Quraisy berjaga depan rumah ni. Macam mana aku nak berhijrah ni? Dengan itu, Suhaib berpendapat tak ada jalan lain melainkan beliau perlu berhelah. Tak boleh jadi ni. Kalau tak, aku tak dapat berhijrah. Aku kena gunakan helah. Pada suatu malam yang sejuk, Suhaib sengaja pergi ke tandas, seolah-olah sedang sakit perut. Apa lagi, pemerhati Quraisy pun mulalah nak berjaga-jaga. Takut Suhaib ingin melepaskan diri. Nak pergi mana si Suhaib tu? Macam nak bawa air besar je kok. Setiap kali Suhaib keluar ke rumah untuk ke tandas, beliau akan cepat-cepat kembali ke rumahnya semula. Macam tu lah Suhaib buat sehingga beberapa kali. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Aduh, sakit perut. Sakit perut pula dia tu. Orang Quraisy tersebut masih berjaga-jaga dengan Suhaib. Suhaib pun terus berlakon. Aduh, sakitnya perut. Tu Suhaib dah masuk dah ke rumah dia. Aduh. Sakit perut pula si Suhaib. Jom lagi rehat. Kamu rehatlah. Jangan bimbang. Sesungguhnya Al-Lata dan Al-Qusa telah menyibuk ke si Suhaib dengan kerenah perut. Begitulah yang dilakukan oleh Suhaib sehingga pemerhati Quraisy yakin bahawa Suhaib hanyalah sakit perut dan tidak akan melarikan diri. Setelah beberapa kali melakukan helah tersebut, Suhaib pun pergilah melihat keadaan pemerhati Quraisy. Lalu didapatinya, Mereka dah tertidur. Alhamdulillah, berjaya juga helah aku. Inilah masanya untuk aku berhijrah. melihat keadaan demikian, Suhaib pun terus nekat untuk melarikan diri ke Madinah secara senyap-senyap. Aku kena cepat-cepat bersiap sementara mereka tengah tidur. Tidak beberapa lama selepas Suhaib meninggalkan Mekah, para pengintip mula menyadari kehilangannya. Lalu apa lagi? Kelang kabutlah dia orang tu. Bangun! Suhaib dah larikan diri. Tak boleh jadi ni. Kita kena kejar dia, budak-budak kita. Alangkah terkejutnya pengintip Quraisy akan kehilangan Suhaib. Mereka terus memasuk kuda dengan laju sehingga akhirnya mereka berjaya menemukan Suhaib. Itu dia. Cepat kita tangkap dia. Jangan biarkan dia terlepas daripada genggaman kita. Bila Suhaib menyedari kedatangan mereka, beliau berdiri di satu tempat yang tinggi sampai mengeluarkan anak panah dari bekasnya. Suhaib menarik tali panahnya lalu mengancam. Wahai sekalian Quraisy, demi Allah, kamu telah tahu aku adalah di antara orang yang paling pandai memanah dan paling tepat panahannya. Demi Allah, kamu tidak akan sampai kepadaku sehinggalah kesemua anak panah ini habis. Setiap batang anak panah ini pasti membunuh seorang daripada kamu. Setelah itu, aku akan memerangi kamu dengan pedang yang ada di tanganku ini. Begitulah seriusnya ancaman Suhaib terhadap orang Quraisy tersebut. Namun, salah seorang daripada mereka yang membunuhnya berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membenarkan kamu menewaskan kami, membawa diri dan harta kamu. Kamu telah datang ke Mekah dalam keadaan lemah dan fakir. Kemudian kamu memperoleh kekayaan dari semua benda yang kamu ada sekarang." Setelah Suhaib mendengar kata-kata orang Quraisy tersebut, Suhaib terus menawarkan sesuatu yang amat berharga. Jika aku meninggalkan hartaku kepada kamu, adakah kamu akan melepaskan aku?
Ya, sudah tentu kami akan lepaskan kamu. Mendengar persetujuan itu, Suhaib pun menceritakan di manakah letaknya harta beliau. Ambillah semua harta yang aku letakkan di rumah aku di Mekah. Orang Quraisy tersebut terus pergi ke rumah Suhaib untuk mengambil harta-hartanya. Lalu Suhaib pun dibebaskan. Setelah dibebaskan, Suhaib pun bergegas dan mempercepatkan langkahnya menuju ke Madinah. Dia tidak menyesal sedikit pun di atas kehilangan hartanya yang diusahakan sepanjang hidupnya itu. Bayangkan, perjalanan dari Mekah ke Madinah yang sangat jauh dan memenatkan, tapi disebabkan kerinduannya pada Rasulullah, halangan itu tidak mematahkan semangatnya. Dia terus menyambung perjalanannya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apabila sampai di Kuba, Nabi SAW ternampak Suhaib yang sedang dalam perjalanan. Begitu gembira dan bersabda, "Untunglah jualanmu, wahai Abu Yahya, untunglah jualanmu." Begitulah Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Kegembiraan jelas terpancar di wajah Suhaib. Dia tidak menyangka kejadian yang menimpanya telah diketahui Rasulullah. Lalu Suhaib pun berkata, Demi Allah, tidak seorang yang mendahuluiku menemui Tuan wahai Rasulullah. Tiada siapa yang memberitahu Tuan mengenainya melainkan Jibril. maka disebabkan kisah Suhaib ini, maka turunlah ayat Maksudnya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun pada hamba-hamba. Surah Al-Baqarah ayat 200. Sadaqallahul Azim. Maka beruntunglah Suhaib yang mengorbankan diri dan hartanya untuk mencari keredaan Allah. Dan dengan itu berakhirlah sudah kisah Suhaib yang kami nak ceritakan malam ini. Okey.